Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني اشرح بي صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد والحمد لله. Pertama sekali kita rafakkan kesyukuran temu kita sekali lagi. Alhamdulillah, Allah masih lagi memberikan kita nikmat hidup hingga ke hari ini. Allah kekalkan hidayah dan taufiknya pada kita, diberi kita sihat tubuh badan. Allah buka lapang masa pada kita, yang mana ramai di antara kita di luar sana yang Allah sempitkan masa mereka untuk berada di rumah Allah. Datang perjalanan saya di sini tadi, ke sini tadi, bukannya jauh sangat pun, daripada Berserah saja ke sini, tapi lalu macam-macam program ada tepi jalan, sampai lambat, sampai masbuk sampai. Kerana macam-macam program dan ramai orang. Mereka Allah sempitkan masa, tak ada masa. Bukan kata tak semayang, mungkin semayang, tapi tak ada masa untuk duduk dalam dalam masjid untuk solat berjemaah, secara berjemaah, dan duduk dalam majlis ilmu. Nampak gaya tu memang tak ada masa mereka tu. Tapi Allah pilih kita untuk duduk dalam masjid, dapat kita i'tikaf dalam masjid, dapat kita duduk dalam majlis ilmu. Yang mana duduk sahaja i'tikaf dalam masjid semata-mata dah dapat pahala. Macam mana pun sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Setiap amal tu mesti dengan niat. Maka siapa yang tak niat i'tikaf lagi, kena niat lah. Rugilah, duduk saja, duduk tapi tak niat i'tikaf. Maka siapa yang boleh niat sekarang i'tikaf. Kita duduk dalam majlis ilmu, dalam masa yang sama kita i'tikaf. Dapat dua dalam satu. Alhamdulillah, Allah jadikan kita Islam. Islam kita sejak lahir lagi kita Islam. Mujurlah Islam kita, bukan Islam baka dan keturunan semata-mata. Kerana Allah mudahkan kita duduk dalam satu majlis ilmu. Banyak-banyak syukur, kerana dengan ilmu yang kita dapat nanti, dapat kita membenarkan semua ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, "Wa man salaka tariqa yaltamisu fi 'ilma sahalallahu lahu bihi tariqa ilal jannah." Sesiapa yang menempuh satu perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudah jalannya ke syurga. La tazalu 'aliman ma kunta muta'alliman fa idza istaghnaita kunta jahilan. Kita semua sentiasa jadi orang alim selagi mana kita menjadi seorang pelajar. Bila kita berhenti belajar, kita berasa cukup, kita dah tak belajar, maka waktu tu kita telah tergolong dalam golongan orang yang jahil. Maka teruskan belajar, teruskan menuntut ilmu. Allah angkat darjat orang yang menuntut ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat orang yang beriman di antara kalian dengan orang yang beriman lain. Bezanya ilmu. Orang yang berilmu dan beriman Allah angkat satu darjat
Dia tercatat dalam kitab Matan Zubat Ibnu Ruslan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan setiap sesiapa tanpa ilmu dia beramal, maka amalannya tidak akan diterima, akan tertolak, tidak akan diterima kerana tanpa ilmu tadi. Maka alhamdulillah sekarang-sekurangnya kita telah beramal dengan satu daripada amal soleh, dan kita beramal daripada satu daripada ayat Al-Quran, fa idza faraghta fansab, yang bermaksud apabila kamu telah selesai daripada melakukan satu amal soleh, maka bersungguh-sungguhlah dan berusahalah untuk amal soleh yang lain. Fa idza faraghta fansab, kita dituntut untuk setelah kita buat satu amal soleh, kemudian kita buat lagi selepas pada itu amalan soleh, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Kita tak dituntut untuk buat satu amal soleh kemudian dah buat tu cukup berhenti, tidak. Kita sentiasa dituntut untuk buat amal soleh. Fa idza faraghta fansab. Baik, pada hari ini insya-Allah, pada malam ni untuk permulaan, oleh kerana kitab belum dipilih lagi kitab mana, maka saya nak bawa sedikit mukaddimah, pengenalan tentang pengajian, tentang majlis ilmu, sedikit pengenalan, yang mana kita diwajibkan menuntut ilmu. Sangat masyhur hadis yang kita biasa baca, mutiara kata utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu daripada dalam buayan sehingga ke liang lahat. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang. Ilmu ni banyak, ilmu sangat banyak. Maknanya wajib belajar semua. Ilmu bahasa juga ilmu, ilmu hisab, matematik juga ilmu, wajib juga belajar. Tidak, maksud menuntut ilmu tu yang wajib adalah ilmu fardhu ain, ilmu tu yang wajib. Sehingga kan menuntut ilmu tu yang diwajibkan adalah menuntut ilmu, itu yang wajib. Tuntut ilmu, bukan faham ilmu, bukan. Yang diwajibkan adalah menuntut ilmu, kerana menuntut ilmu semua orang boleh buat. Orang pandai pun boleh, orang tak pandai pun boleh. Orang IQ tinggi pun boleh menuntut ilmu, orang tak berapa IQ, tak berapa tinggi pun boleh menuntut ilmu. Orang biasa pun boleh menuntut ilmu, orang yang luar biasa pun boleh menuntut ilmu. Maka apabila semua orang boleh buat satu perkara tu, maka ianya diwajibkan atas kita untuk menuntut ilmu. Tapi pemahaman, faham Allah bagi. Maka kita dapat faham dekat sini, bila disebut kewajipan menuntut ilmu, dengan maksud tuntut tu yang wajib, faham tu tak wajib. Sebab bukan kerana kita belajar, kepandaian kita faham, tidak. Kepahaman tu Allah yang bagi. Jadi bila seseorang itu dia menuntut ilmu, maka terangkatlah kefarduan menuntut ilmu. Talabul ilmi faridah, wajib tadi, maka terangkatlah kefarduan tu. Tapi dia baru menuntut ilmu, dia belum faham lagi. Faham tu Allah bagi. Kalau tak faham, maka dia wajib menuntut ilmu sampai mati. Kalau dia dah faham, maka dia tak perlu dah menuntut ilmu itu. Jadi yang wajib adalah menuntut ilmu. Yang wajib adalah menuntut ilmu, bukan faham. Jadi kalau kita jenis slow sikit, jenis payah nak faham, kan, jenis payah nak faham, maka kita wajib belajar sampai mati. Bagi orang yang pick up, laju, belajar sikit, faham banyak, maka apabila dia faham, maka kewajipan ilmu tu dah tak ada lah bagi dia, sebab dia dah faham. Maka belajarlah ilmu lain pula, belajarlah ilmu lain, dan lagi dan lagi dan lagi. Jadi apabila kewajipan tu menuntut ilmu tu yang wajib, sama ada kita ada kerja ke, kita tak ada kerja ke, kita ada masa ke, kita tak ada masa ke, tetap wajib juga lah. Sebab wajib kan. Sama ada dekat ke tempat nak menuntut ilmu tu, sama ada dekat ataupun jauh, mungkin beratus kilometer, ataupun mungkin sebelah rumah, tak kira lah, dah wajib-wajib lah. Sama ada dekat ataupun jauh, sama ada kita ketika itu susah ataupun ketika itu kita senang, kaya-kaya, sama ada ketika itu kita miskin, sama ada kita sehat ataupun kita sakit, dah nama wajib untuk ilmu. Jadi menuntut ilmu tu wajib. Bila kita sebut wajib, maknanya ilmu yang wajib atas kita lah, ilmu fardhu ain. Maka dia tak kira kita ada kerja ataupun tidak, kita busy ataupun tidak, kita balik kerja pukul 5, pukul 6, pukul 7, kita kena kerja overtime ataupun tidak, dah namanya wajib. Setiap orang wajib belajar, wajib mengaji. Bimbang juga kita
nampak dah berulang alik ke masjid, ke surau, selalu berulang alik. Tapi kadang-kadang bimbang juga, masih ada ilmu yang tak selesai. Mungkin kita ulang ilmu yang sama, kita minat ilmu tu, kita ulang yang sama, ulang. Sedangkan ilmu yang wajib bukan satu, ada banyak, ada sukatan pelajaran dia, silibus dia tu ada banyak. Kalau di sekolah pun, kalau kita minat beberapa mata pelajaran, kita tak payah belajar yang itu aja. Yang kita tak minat pun kita kena belajar juga. Kita kena belajar semua untuk kita lulus periksa. Kalau kita minat satu dalam ilmu agama, kita dah ulang yang itulah. Dalam YouTube pun kita dengar yang itu, dalam Facebook pun kita dengar yang itu, datang masjid pun kita dengar yang itu. Bila kita ulang, nampak macam hari-hari dah selalu pergi sekejap masjid ni, kejap surau ni pergi. Nampak dah okey dah. Bila kita cek balik, rupa-rupanya ada yang tak sempurna, tak komplit lagi. Kerana apa? Kerana tak selesai lagi ilmu yang wajib. Jadi oleh kerana itu, kita kena tahulah ilmu mana yang perlu dipelajari. Kita tak boleh belajar agama ikut-ikut orang, tak boleh. Kita tak boleh belajar agama ikut kawan, tak boleh. Setiap orang dia mempunyai kefahaman yang berbeza. Ada orang masa kecil lagi, mak ayah dia dah ajar ilmu yang wajib dah selesai, umur 15 dah selesai dah. Maka apabila dah besar, dah kahwin, dah apa, berkawan dengan kita, selalulah pergi masjid ni, selalu pergi ustaz, ikut ustaz tu, ikut ustaz ni, pergi masjid tu, pergi masjid ni. Kita ni daripada kecil, mak ayah kita tak ajar ilmu yang wajib awal-awal lagi. Kita tak selesai lagi ilmu fardu ain. Kita ikut dia sebab nampak dia duk belajar agama. Rupa-rupanya ilmu yang dia pergi, yang dia ikut tu ilmu fardu kifayah. Ilmu bukan wajib fardu ain. Maka bila dia ikut, dia ni rasa macam dah orang beragama lah sebab ikut kawan dengan orang sama-sama beragama. Sedangkan orang ni, kawan dia ni memang dah selesai daripada kecil. Memang patut pun dia pergi cari-cari ilmu-ilmu lain. Ilmu semua ilmu agama. Cuma dia tak selesai. Dia mungkin bab solat tak selesai lagi, bab wuduk entah-entah, bab istinja, basuh berak pun dia tak reti lagi dari segi belajar hukum syarak lah. Siapa tak reti kan? Cuma ada syarat dan rukun yang perlu dipatuhi. Dia pun tak tahu sebab benda tu orang tak tahu. Orang tak cerita benda dalam bilik air. Ada cerita semalam mandi wajib tak tahulah sah ke tak. Orang tak cerita benda tu. Sedangkan sebahagian orang dah belajar mungkin di sekolah, mungkin mak ayah dia dah ajar daripada kecil. Yang ini tak belajar pun. Bila dah besar, berkawan nombor 30-40, berkawan dengan orang-orang surau masjid, orang yang minat pada agama, dia pun minat sekali, maka dia ikut kawan dia. Tak boleh gitu. Sebab kawan dia dah selesai, dia belum lagi. Walaupun nampak rupa tu macam rupa agama, tak boleh gitu. Jadi kita tak boleh belajar ikut kawan-kawan sebab pemahaman berbeza. Kita tak boleh ikut ustaz-ustaz tertentu sahaja. Kerana kalau ustaz tu ajar dalam satu bab, dalam satu mungkin bab tauhid, bab fiqh, tasawuf macam mana, kita minatnya itu aja, tak memadai lagi. Maka kita tak bolehlah ikut orang yang tertentu ataupun ikut kawan-kawan ataupun ikut ustaz ni sebab minat ustaz ni, senang faham dengan ustaz ni. Dia ajar apa? Sempurna tak semua yang kewajipan? Tak. Biasa ustaz-ustaz ni dia ada satu je kecenderungan. Tu zaman sekarang. Satu kecenderungan. Dia minat, dia mahir dalam bab fiqh. Maka dia akan ajar fiqh je lah, jawab soalan apa semua. Dia ikut aja. Baguslah ikut. Tapi tak memadai ikut dia seorang. Sebab kita ada kewajipan lain. Bab tauhid, ikut tak? Yang lain. Bab tasawuf, tasawuf tak minat. Kenapa tak minat tasawuf? Belajar tasawuf mesti kena diri. Belajar tasawuf mesti kena diri. Kena balik. Itulah belajar tasawuf. Kita belajar tasawuf untuk cek diri kita. Cek salah. Malah aku belajar tasawuf, belajar fiqh lagi best. Dia kita tak jadi. Tak boleh gitu. Sebab kita bukan belajar ikut nafsu. Kita belajar apa yang kewajipan untuk kita faham, untuk kita tahu fardu ain tu, yang itu yang kita kena belajar. Kita tak boleh belajar ikut ustaz, tak boleh. Maksudnya ikut ustaz yang tertentu. Kita kena ikut sukatan pelajaran. Jika ustaz ni sukatan pelajaran dia yang ini, okey, selesai kita bab dengan ustaz ni. Yang lain percayalah sampai cukup. Kalau dia ada ketiga-tiganya, maka dia seorang tak apalah. Itu tak ada biasanya. Itu biasanya di pondok aja. Di madrasah adalah seorang tak guru ajar habis semua. Fardu ain, fardu kifayah habis semua dia ajar. Tapi di surau masjid biasanya tak gitu. Biasanya dia ada satu kecenderungan. Ada, tapi jarang-jarang lah nak cari. Mungkin kat Terengganu ada 3-4 orang, kat Pahang ada 3-4 orang yang kecenderungan dia ketiga-tiga.
Tapi kebanyakannya dia akan ada satu lah, mengajar bab tauhid aja. Maka dia mahir lah bab tu. Kita pun suka dia. Maka kita belajar je bab tauhid. Fiqh kita macam mana? Semaya kita punya rukun, syarat dan rukun, tak apalah, yang penting tauhid. Ya betul lah tauhid, tapi yang lain jangan lupa. Jadi kat situ itu antara gangguan syaitan, gangguan nafsu. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu tu mengajak pada hal yang tidak baik. Nafsu bukan tipu sahaja orang yang memang tak peduli pada agama, nafsu dah tipu dia. Nafsu juga tipu orang dah bertaubat dan dah belajar. Jadi hati-hati dengan nafsu ni. Nafsu bukan hanya menipu orang yang tak tutup aurat, free hair, tak tutup aurat, yang naik atas pentas, lepas tu tiba-tiba je buka baju. Apa hal lah? Apa hal lah gitu? Dia tertipu dengan nafsu dia. Memang dia telah tertipu. Jangan lupa, orang yang nak pada agama, orang yang dah bertaubat dekat ataupun nak pada agama pun nafsu tipu juga, tapi cara lain lah. Tak adalah buat kerja macam tu. Tak adalah buat kerja macam tu. Cuma ada juga, iaitu nafsu menipu orang yang dah taubat dan belajar ni. Dia terasa dia baik daripada orang dalam masalah dalaman hati. Itu antara tipu daya. Sedangkan orang yang sentiasa buat dosa, yang kita nampak dosa tu, dalam hati dia entah-entah sentiasa rasa bersalah. Bagus dia daripada sisi itu. Kita ni konon-konon dah taubat dah baik, kita rasa kita lebih baik daripada orang. Kerana tu nafsu bukan hanya menipu orang yang larau, nafsu juga tipu orang yang memang ada atas jalan agama pun kena tipu lagi. Jadi malah nafsu yang tipu atas jalan agama ni lebih-lebih lagi susah, payah untuk dikesan, kerana ada uniform agama, kerana rupa agama tu dah ada, jadi maka payah sikit nak kesan. Kalau mereka yang tak ada rupa agama, mudah kesan. Ni tertipu. Yalah, dah dedah aurat, tak tertipu. Dah minum arak, tak tertipu. Main judi, dah tak tertipu lah tu. Tak sembahyang, dah nampak jelas-jelas. Tapi orang yang ada pakaian agama ni lebih mudah, lebih payah untuk dikesan. Susah nak kesan sebab dia dah ada pakaian agama tu. Jadi hati-hatilah. Hati-hati kita kat situ, supaya apa yang kita buat ni, apa yang agama suruh, bukan ikut kita. Maka dengan kita dah duduk di jalan agama, maka kita kena belajar semua perkara yang diwajibkan atas kita. Dalam kitab Sairus Salikin disebut ada 17 adab untuk belajar. Bila sebut belajar, dia ada rukun-rukun. Rukun belajar. Belajar pun ada rukun. Ya, ada 5 rukun belajar. Yang pertama, dia ada pengajar, orang yang mengajar. Yang kedua, dia kena ada orang yang belajar. Kalau pengajar ada, orang belajar tak ada, tak nama belajar juga. Orang yang belajar ada, tapi tak ada orang yang mengajar, tak jadi juga. Yang kita biasa dengar, bila belajar tanpa guru, maka guru dia setan kan. Jadi kena ada pengajar, kena ada pelajar. 2. Lepas tu dia kena ada manhaj. Kita nak belajar ni apa, mazhab apa, cerita pasal apa, fiqh ke tauhid, dia kena ada sistem, ada mazhab. Kemudian kena ada suasana belajar. Suasana belajar. Sebab tu sekolah ni suasana dia ada locengnya bunyi, dia ada waktu sekian, ada cikgunya, ada disiplinnya dan sebagainya. Dia ada suasana, environment. Mesti kena ada. Dan dia kena ada kitab. Ataupun bahasa lain sandaran. Jadi ada 5 rukun belajar. Tak cukup 5 ni tak nama belajar. Kun aliman, jadilah kamu orang yang mengajar. Au muta'alliman, ataupun orang yang belajar. Tu nombor 2 yang Nabi kata tu. Au mustami'an, orang yang mendengar. Lepas tu yang keempat, au muhibban, orang yang suka kepada ilmu. Wala takunil khamis fatahlik, jangan jadi orang yang kelima kau celaka. Apa dia? Orang yang kelima ni semua dia tak suka. Orang mengajar dia tak suka, orang belajar pun dia tak suka. Bukan dia belajar, orang belajar pun dia tak suka. Orang mendengar pun tak suka, orang suka kepada majlis ilmu pun dia tak suka kat orang tu. Teruk sungguh yang kelima ni. Maka Nabi kata, jadi kamu orang yang aliman, orang yang belajar, orang yang mengajar. Kalau tak mampu jadi orang belajar. Apa maksud belajar? Dan Nabi sebut selepas itu, kalau tak mampu jadi orang mustami'an, orang yang mendengar. Sedangkan kita tahu belajar tu mendengar. Apa beza belajar dengan mendengar?
Kalau pengajar, mengajar dengan belajar memang ada beza. Mengajar yang orang duk cakap banyak ni, belajar dia banyak, dia catat, tulis dan sebagainya. Itu ada beza. Apa beza belajar dengan mendengar? Muta'alliman dengan mustami'an. Jadilah kamu orang yang mengajar. Kalau tak mampu jadi orang yang belajar, tak mampu jadi orang yang mendengar. Apa beza belajar dengan mendengar? Inilah beza dia. Belajar kena cukup 5 rukun. Ada orang yang mengajar, ada orang yang belajar, ada kitab dia, ada manhaj dia, dan ada environment, ada suasana dia tu. 5. Maka cukuplah nama rukun belajar. Dan ada mesti ada kitab. Jadi maknanya mustami'an, mendengar, duduk martabat yang ketiga, dia tak perlu ada kitab, dia tak perlu ada manhaj. Maka sekadar menyampaikan, fazakir in nafa'atiz zikra, berilah peringatan. Itulah dia mustami'an, beri peringatan, mudah-mudahan peringatan itu berguna. Jadi beri peringatan, nasihat dan sebagainya, itulah dia mendengar. Mendengar ni dia tak dapat banyak buat balik. Kalau balik rumah tak boleh buat balik banyak bila mendengar. Tapi kalau belajar dia buat balik. Sebab tu nak belajar dia kena ada senjata. Senjata untuk belajar macam perang juga. Perang pakai pedang. Nak belajar kena pakai pen, pensel, kalam dan kertas. Tak ada yang ini, dia ilmu tu akan terlepas. Bawa banyak, keluar langkah je, pakai slipper je, naik motor, naik kereta, start je, hilang. Bila 3-4 bulan dengar, macam pernah dengar. Nak tangkap tu payah. Sebab ilmu ni macam kuda liar. Tak tambat, dia kena tambat dengan pen. Tambat dia dengan pen, pensel. Kalau bahasa sekarang, kalau zaman sekarang dengan handphone sekali lah. Yang apa? Yang kan ada kan dalam handphone kan boleh tulis-tulis juga ataupun rakam. Sekali lah tu, sama lah tu zaman moden sekarang ni. Jadi dalam kitab Syairus Salikin ada 17 adab. Apa dia? Apabila nak belajar, mengajar dan belajar ada 17 adab. 7 adab bagi pelajar. Kan? 17 adab bagi pengajar. 7 adab bagi pelajar. Maknanya orang yang nak belajar ada 7 adab. Orang yang nak mengajar ada 17 adab. Sebab tu kitab Syairus Salikin ni, orang yang mengajar dia kena baca untuk dia sendiri. Sebab orang yang nak mengajar ada 17 adab mengajar, tapi belajar cuma ada 7 adab. Maknanya nak mengajar lagi susah nak belajar. Baik belajarlah, boleh relax aja. Relax tu apa? Tak banyak adab yang kena jaga untuk belajar. Untuk mengajar ada 17 adab. Saya sempat salin satu je lah sebab kita masa ada berapa je kan. Satu je yang ada kena mengena dengan kita sekarang. Satu adab pengajar, bukan belajar. Sebab adab belajar kita semua tahu kot. Adab belajar takkan tak tahu, semua kita dah tahulah adab belajar macam mana. Jadi saya nak cerita adab pengajar yang ada 17 ni, saya nak bawa satu je. Saya sempat salin pun satu je. Adab pengajar, maka hendaklah ia guru. Menegah orang yang belajar, menegah orang yang nak belajar tadi daripada belajar fardu kifayah sebelum sempurna fardu ain. Tu je salah satu daripada 17 adab. Maka adab sebagai seorang pengajar, dia mesti kenal pasti apa yang kurang dalam masyarakat tu. Bukan datang mengajar aja. Tidak, datang mengajar balik, datang mengajar, tidak. Itu nama pengajar yang tidak beradab. Pengajar yang beradab dia kena pasti apa masalah kat sini. Kat sini banyak pecah rumah, banyak judi, maka dia kena bawa datang bab tu. Cerita tentang keharaman berjudi contohlah, cerita tentang kewajipan berusaha dan sebagainya. Jangan nak ambil harta dengan mudah dan sebagainya. Kat sini apa masalah? Sini ramai orang tak semayang. Maka dia kena bawa datang pelajaran yang berkaitan dengan sembahyang, kewajipan sembahyang, ancaman orang yang tak sembahyang dan sebagainya. Dia kena tengok apa masalah kat sini. Kat sini sembahyang dah bagus, tapi berjemaah tu tak pandai lagi. Maksudnya syarat qudwah ada 19 syarat qudwah. Nak jadi makmum ada 19 syarat. 19 syarat banyaknya, tak tahu. Jadi pakat-pakat makmum main ikut aja. Imam naik rakaat kelima pun dia naik rakaat kelima, imam tak cukup rakaat pun dia ikut imam, imam salam dia salam, salah betul dia langgar aje. Oh, kurang kat situ. Maka pengajar tadi kena bawa ibarat tu Apa yang kurang? Tengok. Apa yang kurang kat situ?
Dia tak boleh datang mengajar tu balik, tak boleh. Antara adab seorang yang mengajar, dia kena tengok apa kurang kat sini, maka yang itu yang perlu dijelaskan. Kerana tujuan kita belajar, kita nak baiki diri. Tujuan kita belajar nak membaiki diri kita supaya jadi lebih baik. Bukan kita tujuan belajar nak senang-senang, nak sedap-sedap, nak relax-relax, nak ringan-ringan. Memang ada pengajian ataupun ceramah yang ringan, yang santai. Kita kadang-kadang memerlukan kuliah umum ceramah yang santai. Kita perlu. Sebab kalau hari-hari duk berat, jam juga. Kita perlukan sedikit hiburan lah, kita kata. Tapi bukan hiburan lara lah. Kita perlu kepada ceramah umum, mungkin isu semasa sikit-sikit, kita perlu. Tapi janganlah hari-hari duk ceramah. Hari-hari santai. Maka ada waktu-waktu yang tertentu kena berat. Apabila ianya berat, kena beratkanlah. Cerita tentang ketuhanan, takkan nak santai juga. Takkan nak gelak juga cerita tentang ketuhanan. Kenalah berat. Setelah beberapa hari menceritakan tentang, belajar tentang ketuhanan, nak legakan sikit, maka pandai-pandailah selit kat situ. AJK kena pandailah selit. Okey, kita kasih ringan sikit kat sini, kita kasih berat sikit kat sini. Pandai. Baru Jumaat tu dia tak kasih berat. Kalau hari-hari berat pun letih juga. Bergetih kalau hari-hari berat. Jadi tujuan kita belajar agama sebab kita nak baiki diri, bukan kita nak relax-relax, senang-senang, nak santai-santai, tidak. Sebab kita bimbang takut bertahun-tahun aktif dalam majlis ilmu, bertahun-tahun belajar lah katanya, balik kerja terus datang majlis, nampak macam belajar, nampak macam duduk majlis ilmu, pergi lari sini, lari sana. Bila tanya kefahaman akidah tak erti, bila tanya kefahaman hukum hakam tak erti. Yang fardu ain ni, kata nampak dah 10-20 tahun pergi belajar agama, macam mana kefahaman akidah tak erti lagi. Rukun iman, rukun Islam pun tak khatam lagi ni. Khatam dengan maksud faham, bukan hafal. Hafal semua orang faham. Macam mana boleh jadi gitu? Maka ada sesuatu yang kurang. Ada sesuatu yang kurang. Mungkin pengajian yang santai, dan santai itu berterusan bertahun-tahun. Jangan gitu. Kita tak boleh nak mengaji yang santai aja. Dia akan ada bab berat. Lebih-lebih lagi bab tauhid, memang banyak nak kena baiki. Bab fiqh banyak lagi yang tak tahu, banyak lagi. Apabila kita membiarkan nafsu memandu kita dalam belajar, nafsu lah tu, ni berat, pening. Tak mau belajar, pening. Yang tu best. Best. Yang ini best. Yang ini pening. Maknanya kita telah bagi nafsu driver. Nafsu jadi driver, pemandu kita dalam kita nak belajar. Jadi bila nafsu memandu kita, bila nafsu jadi driver, dia takkan dapat bawa kepada jalan kebaikan yang sebenar. Dia takkan bawa. Itulah kerja nafsu. Itu kerja nafsu. Jadi kita bimbang kat situ lah. Kita sangat bimbang kat situ. Kita biasa baca, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan illa liya'budun. Biasa terjemahannya, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah, untuk beribadah, kan? Liya'budun, beribadah. Kata Ibn Abbas, liya'budun tu bukan ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal ins, tidak aku jadikan jin dan manusia. Tidak aku jadikan jin dan manusia illa, melainkan liya'budun. Liya'budun bukan ibadah. Apa liya'budun? Asal daripada perkataan abdun. Maksudnya bukan ibadah, bukan menyembah. Maksudnya liya'budun tu maksud kenal Allah. Itu maksud liya'budun. Liya'budun tu bahasa lain untuk jadi hamba. Macam mana kita nak jadi hamba? Sebab kalau kita kata liya'budun tu ibadah, maknanya kita dicipta untuk ibadah je. Tidak. Kita dicipta untuk jadi hamba. Soalannya, macam mana nak jadi hamba? Nak jadi hamba kena ada Tuhan lah. Tak ada Tuhan, macam mana nak jadi hamba? Kalau tak ada Tuhan, kitalah Tuhan. Tak kenal Tuhan, kitalah Tuhan. Sebab tu orang tak kenal Tuhan, dia buat apa dia suka. Sebab dia lah Tuhan. Suka hati aku nak buat apa. Jadi tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk manusia, jin dan manusia tu kenal aku. Kenal aku tu yang nak maksud jadi hamba. Bila nak jadi hamba, kena maksud ada Tuhan. Bila nak ada Tuhan, kena cari. Cari, istilahnya kena cari. Cari je, ini Tuhan aku. Maka dia kenal Tuhan, maka baru jadi hamba.
Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, untuk kenal aku. Maka kita kena belajarlah kenal Allah. Sembah Tuhan dalam keadaan kita tak kenal yang disembah, dia tak nama menyembah. Dalam kitab Ihya Imam Ghazali, menyembah Allah tanpa kenal Allah sebenarnya bukan menyembah, bukan taat, bukan ibadah, kata Imam Ghazali, tapi maksiat dalam rupa ibadah. Maksiat tapi rupa ibadah, sebab dia sembah Allah tapi dia tak kenal yang dia sembah. Seorang tu baru kahwin, kita ambil contoh, seorang tu baru kahwin. Kau dah kahwin? Ada isteri? Ada, dah kahwin, adalah isteri. Siapa nama isteri? Tak tahu. Umur berapa isteri tu? Tak tahu. Orang mana? Entah. Manusia ke jin? Tak tahulah. Ke binatang kau kahwin ni? Tak tahu. Kau macam mana kau kahwin tapi kau tak kenal? Tu. Itu baru isteri. Dia kahwin tapi dia tak kenal pun siapa, nama pun tak kenal. Macam tu juga kita kata kita sembah Allah. Macam mana kita kata kita sembah Allah sedangkan kita tak kenal pun yang kita sembah tu sendiri? Maka kata Imam Ghazali, maksud ibadah adalah kita sembah dan kita ikut perintah Tuhan yang kita kenal, bukan sekadar kita menyembah sesuatu yang tidak kita kenali. Kerana sembah Tuhan yang tidak dikenali, sebenarnya perbuatan tu bermain-main aja. Bermain-main je. Sembahyang ke apa, kita main-main. Setiap pagi solat, imam Allahu Akbar, kita Allahu Akbar kat belakang. Imam rukuk, kita rukuk. Imam sujud, kita sujud. Imam sembah Allah, sebab kenal Allah, kita sembah dinding. Kita sembah dinding aja. Kalau nak jadikan isteri pun kena kenal. Nak jadikan imam kena kenal tak? Kita nak jadikan dia imam, nak lantik dia jadi imam, musyarat untuk tentukan imam. Seorang buat cadangan, saya rasa baik yang tu, dia tu jadi imam. Siapa? Entah. Tak tahu. Kita kata macam mana kau nak lantik dia jadi ketua sedangkan tak kenal, tak tahu dia tu siapa, akidah dia betul ke tidak, bacaan dia betul ke tidak, semua tak tahu. Macam mana boleh main pilih gitu aja? Macam tu lah perumpamaannya. Macam mana boleh kita memilih seorang pengurus, pegawai, kerani, office boy sekalipun kita pilih, tapi kita tak kenal pun. Jadilah, kalau pilih juga, buat juga, jadilah pengurus yang tak kerti mengurus. Dia pilih aja. Ni kau jadi pengurus, kau manager, kau jadi office boy. Main pilih aja tanpa dia kenal. Maka jadilah pengurus yang tak kerti mengurus, pegawai yang tak tahu bekerja, kerani yang tak kerti tarik surat, office boy tak kerti bawa motor. Nak jadi office boy macam mana? Begitulah perlunya kita kenal Tuhan yang kita sembah. Kerana kata Imam Ghazali, hujung perbahasan dia berkaitan dengan perkara ni, dia kata beribadah tanpa kenal Tuhan, fatakunu ibadatuka haba'an mansura. Semua ibadah dia jadi debu berterbangan, tak ada nilai. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Surah apa tu? Kahfi tu kan. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Mahukah kami khabarkan kepada kamu orang yang paling rugi amal ibadah, amal perbuatan, amal kebaikan, tapi dia rugi. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dekat atas dunia dia buat macam betul aku memang okey dah, tapi dekat padang mahsyar nanti tengok-tengok tak ada, tak guna semua yang dia buat tadi. Semua tak guna. Dia rasa apa yang dia buat tu baik, sebenarnya tak ada nilai di sisi Allah. Kenapa? Kerana dia sekadar ibadah ikut-ikutan tanpa dia kenal Tuhan yang disembah. Cuba kita tengok antara kesilapfahaman. Ramai orang bila pukul 4 petang tak sembahyang Zuhur lagi. Zuhur 4.40 lah, kita habis 4.40 lah, asal 4.40 kan. Pukul 4 ni kerja ni, pukul 4 petang belum solat Zuhur. Ada urusan lah, ada urusan buat gitu, pukul 4 tak solat Zuhur lagi. Tak apa, tak habis lagi, tak ada masalah. Sembahyang awal bagus, sembahyang pukul 4 pun jadi jangan habis waktu kan, okey lah. Pukul 4 bila ada urusan yang tertentu, pukul 4 ada urusan ni, tetap juga dia akan cari untuk sembahyang Zuhur. Sebab dia kata kalau aku buat urusan ni memang tak sempat sembahyang. Awal-awal pukul 1.30 dah banyak urusan dah tunda dah sembahyang tu.
Tapi tak ada masalah. Sembahyang daripada awal waktu 1:30 sampai 4:40. Waktu dia muasak luas. Nak sembahyang awal waktu bagus, dapat pahala besar. Sembahyang tengah-tengah pun okey. Sembahyang ujung pun okey. Jangan habis waktu aja. Jangan habis waktu aja. Maka nak sembahyang pukul 4. Kalau dia tak sembahyang pukul 4, ada urusan lain silap-silap, tinggallah zuhur dia. Maka dia akan cari juga masa untuk solat zuhur. Sebab dia rasa kalau tinggal solat zuhur berdosa. Maka dia akan cari selit-selit 4:10 dapat sembahyang zuhur. Okey. Tetapi berapa ramai yang solat maghrib dekat masjid surau, habis pada tu ada kuliah dia balik. Lepas tu isyak datang balik. Ada yang isyak tu tak datang. Ada yang isyak datang balik. Maknanya belajar ni tak wajib kan? Kalau zuhur tadi boleh menyelit-nyelit juga cari untuk sembahyang kerana ianya wajib. Mengaji wajib juga weh. Kenapa mengaji tak selit-selit juga tu? Ada hal ni kat rumah ada gitu. Kenapa tak duduk juga? Sebab sama-sama wajib. Ke sembahyang zuhur je wajib, mengaji tak wajib? Tu kesilapfahaman. Tapi ramai orang buat gitu. Dia rasa mengaji dia tak wajib. Kerana kat mana boleh jadi silap faham tadi? Kerana dia tak faham sukatan pelajaran yang kata talabul ilmi fariḍah. Menuntut ilmu tu wajib. Menuntut ilmu tu wajib, dia tak faham. Wajib tu mana yang wajib, mana yang tak wajib. Mana ilmu yang wajib, mana ilmu yang, ataupun bahasa lain, mana ilmu fardu ain wajib atas setiap orang, mana ilmu fardu kifayah sebahagian dah buat, yang lain tak payah. Mana? Dia tak tahu yang mana satu. Maka bila tak tahu yang mana satu, menyebabkan dia rasa yang dia belajar dulu dah memadai. Sedangkan belum berapa ramai yang dah mengamalkan syariat zahir, solat, puasa, zakat, haji. Tapi dalam bab-bab ilmu yang wajib dia belajar, dia masih lagi tinggal. Dia masih lagi tak belajar. Walaupun dah pergi haji sekalipun, masih lagi dikira derhaka pada Allah. Tapi rupa-rupa ibadah, itu susah. Susah nak cakap. Susah. Orang yang memang tak ada rupa agama, mudah nak cakap. Sebab dia tahu, aku Islam dan aku berdosa. Maka mudah nak cakap. Kalau dia tak nak terima lagi pun dia lari. Orang yang ada pakaian agama payah sikit. Dah ada rupa agama tu susah. Sangat susah, cabaran bagi orang mengajar. Cabaran bagi orang yang mengajar. Maka dengan sebab tu kita kena tahu mana yang wajib, mana yang wajib ain, mana yang wajib kifayah untuk kita belajar, supaya kita tak habiskan masa kita yang sedikit. Sebab kita ada kerja, ada keluarga, ada kerja. Maka adalah masa sedikit. Ada orang satu hari ada sejam je waktu ni, yang lain semua kerja, ada hal lain. Maka masa yang sedikit ni pastikan ambil yang betul-betul lah, yang betul-betul yang nak isi ni. Rugi sangat-sangat. Dah lah masa tu sejam je ada. Lain lah daripada pagi sampai ke malam mengaji aja. Yang itu mengaji apa semua mengaji. Nahwu, sarah, tafsir, hadis, habis balaghah, ilmu bayan, mengaji habis. Tapi kalau kita sehari ada sejam, janganlah kita sibuk dengan ilmu hadis. Bukan kata tak boleh mengaji ilmu hadis. Prioriti, keutamaan. Yang utama lah kita utamakan. Bukan kata apa nak mengaji hadis bagus lah. Dia ada peringkatan dia. Kita dah lah dalam 24 jam tu kita peruntukkan sejam je untuk mengaji agama. Sebab kita ada kerja lain, ada keluarga apa semua. Lepas tu kita buat pula ilmu-ilmu yang bukan fardu ain, iaitu fardu kifayah. Allah ruginya. Sepatutnya penuhkan ilmu, padatkan yang sejam tu dengan ilmu kewajipan. Kalau kita dah tahu sekalipun, biar ulang-ulang, takut-takut terlupa. Ilmu wajib, ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain. Jadi kembalilah kita kepada tujuan asal kita dijadikan, iaitu untuk illa liya'budun, untuk kenal pencipta kita. Dengan kita mengenali Allah, mengenali pencipta kita, tercapailah matlamat kita dijadikan oleh Allah. Daripada kita tak ada kepada kita ada. Maka tujuan daripada kita tak ada, kita ni wujud, Allah juga wujud. Tapi wujud kita ni daripada tak ada kepada ada. Wujud Allah, wujud yang qidam, sedia ada, sedia kala. Kita ada juga, Allah pun ada. Tapi ada kita mula-mula tak ada, lepas tu baru ada. Bila Allah jadikan, ada lah. Jadi bila Allah jadikan,
tujuan dijadikan tu adalah untuk kenal Allah, kenal pencipta kita. Jadi bila kita dah ada dan tujuan kita untuk kenal Allah, kita buat apa tau? Semua kita kenal. Yang kita tak kenal Allah saja. Terbalik kot. Semua kita berkenalan. Yang kita tidak berkenalan dengan Allah saja. Sedangkan tujuan kita diciptakan bukan untuk kenal orang. Sebab kita duduk dalam masyarakat, kenalah bermasyarakat, itu aja. Tapi tujuan kita dicipta untuk kenal Allah. Bila kita dah dicipta, semua kita kenal. Allah je yang kita tak kenal. Allah je kita malah nak belajar, malah nak berkenalan. Buktinya kelas-kelas yang membicarakan tentang ketuhanan, tengok berapa ramai yang seronok. Tapi kalau cerita bab lain seronok. Semua kita yang kenal. Itulah kerja syaitan tu. Dia terbalikkan. Tujuan kita dicipta untuk kenal Allah. Bila kita dah dicipta, semua kita kenal. Allah je kita tak kenal. Terbalik kod. Kod pakai terbalik. Kita dapat kenal duit RM1, duit RM10, duit RM100. Kadang-kadang pegang pun dapat rasa dah. Kita dapat kenal. Kita kenal duit. Kita berkenalan dengan semua makhluk. Jumpa orang tu berkenalan dengan kita, suka berkawan. Jumpa orang ni berkenalan, jumpa orang tu berkenalan dengan orang kita ni. Tapi dengan Allah sendiri kita tak berkenalan. Ya ke kita berkenalan dengan Allah? Kita kenal ke Allah? Sifat-sifat Allah, sifat yang mustahil bagi Allah. Wajib belajar tu. Bila kita kata kita berkenalan dengan jalan. Oh, jalan nak masuk sini, jam kat sini, corner aku kiri, corner aku kanan. Kita tahu jalan. Kita berkenalan dengan semua nama-nama jalan. Saya baru tahu ada nama jalan Mak Kilau masa nak lalu tadi. Ada jalan Mak Kilau kat sini. Kan sekarang tengah kecoh Mak Kilau kan. Oh, ada jalan Mak Kilau kat sini. Lalu kau jalan ni, lalu kau jalan ni, lalu kau jalan ni. Kita berkenalan dengan semua jalan-jalan. Dah cekap. Bukan sini je, KL ke mana ke. Hebat kita jalan kita. Nak tahu shortcut kot ni. Kalau banjir kot ni LPT1, masuk kot sini, masuk betul, masuk kot Seremban. Tahu kita semua jalan. Shortcut tu, shortcut sini. Kita berkenalan dengan semua jalan. Tempat jual durian murah, kita dah berkenalan. Banyak tempat. Kalau kat Raup sini, kalau ini kat sini, kat sini, kat sini, sini. Kita berkenalan dengan semua tempat jual durian. Hebatnya kita. Jualan murah tak cerita. Kedai ni biasa jualan murah, ni kedai RM2, ni kedai RM1.90. Ini kedai RM1.99. Semua kita berkenalan. Yang ni murah sungguh. Tapi sifat-sifat Allah kita tak berkenalan. Sifat yang wajib bagi Allah kita tak berkenalan. Sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang harus kita tak tahu. Kalau tahu pun sekadar hafal je, tapi kita tak dapat berkenalan sungguh-sungguh. Sebagaimana kita kenal, macam mana kita kenal makhluk, begitulah sepatutnya usaha kita untuk kenal Allah. Ma'rifatullah. Kalau macam ni lah kita telah tertipu sebenarnya. Kita telah tertipu kerana kita yang wajib diberi perhatian, kita tak peduli. Yang kita boleh lambatkan sikit lah. Masalah jalan boleh tengok, tekan aja benda ni. Teng, teng, teng dia keluar. Turn left, turn right. Bukan kata salah. Cuma yang taklah wajib. Cuma kalau tahu jalan tu senang sikit. Macam kali tadi tak tahu jalan tadi, ambil kau sampai masbuk tadi. Tengok macam dah sampai, macam sempat, sekali tak sempat sebab ada banyaklah tepi-tepi jalan tu penuh, macam-macam ada program. Sampai orang parking tepi jalan tadi. Jadi bimbang, takut kita tertipu. Dalam surah Al-A'raf diceritakan, diriwayatkan setelah mencipta Nabi Adam, maka Allah telah mengeluarkan dari hujung sulbi Nabi Adam semua zuriat-zuriat yang bakal dilahirkan di atas muka bumi. Tak termasuk jin, haiwan, tumbuh-tumbuhan, tak adalah. Maksudnya bila Allah ciptakan Nabi Adam, minas sulbi wat tara'id tu kat belakang ni, bukan sulbi ni, Nabi Adam, Allah keluarkan semua zuriat-zuriat yang bakal dilahirkan di atas muka bumi dalam bentuk, istilah dia panggil bentuk zurri, bukan zarrah. Kita biasa dengar zarrah. Zarrah ni alam zahir ni zarrah. Zurri ni boleh kita kata alam roh lah, boleh kata gitu. Jadi Allah keluarkan semua
zuriat Nabi Adam, semua termasuk kita semua daripada sulbi Nabi Adam dalam bentuk zuri, keluar semua. Kemudian dalam surah Al-A'raf kemudian dikisahkan dalam Quran ni, wa idh akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum. Dan ingatlah Allah kata. Kenapa Allah kata ingatlah? Sebab kita tak ingat. Mana kita ingat? Kita ada buat perjanjian tahu dengan Allah, tapi kita tak ingat. Bila kita dah dilahirkan, kita tengok, oh besarnya, luasnya alam ni, kita lupa. Tapi Allah kata, wa idh akhadha rabbuka, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka, keluar zuri, keluar. Wa ashhadahum ala anfusihim, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Alastu bi rabbikum, maka Allah tanya, bukankah aku ni Tuhanmu? Lepas tu semua kita sendiri jawab, qalu bala syahidna. Mereka jawab, kita jawab, betul engkau Tuhan kami, kami jadi saksi. Kita buat perjanjian dengan Allah. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kenapa Allah ingatkan dalam Quran ni? Supaya hari kiamat nanti kamu tak kata sesungguhnya kami ini orang-orang yang lalai terhadap Tuhan kami. Jadi kita ni sebenarnya dah buat perjanjian dah, iaitu kita kata Allah itu Tuhan dan kita bersaksi. Bila kita lahir dekat muka bumi, kita lupa, maka Allah ingatkan. Maka ingat balik apa perjanjian kamu. Sebab itulah kembalilah kita kepada perjanjian kita dengan Allah, meletakkan keutamaan mengenal Allah melebihi dari perkara yang lain, meletakkan ilmu agama lebih daripada yang lain. Maka mestilah kita mempelajari kewajipan-kewajipan kita kenal Allah. Yang masyhurnya, kita wajib pelajari sekurang-kurangnya 50 sifat. Wajib kita pelajari 50 sifat bagi Allah, yang mana supaya kita tidak terpengaruh dengan bermacam-macam ajaran yang songsang, kesalahfahaman. Maka wajib kita belajar tentang sifat yang wajib bagi Allah. Wajib kita belajar lawan daripada sifat yang wajib, iaitu sifat yang mustahil bagi Allah. Mustahil Allah macam tu, supaya kita tidak tersalah meletakkan Allah ni seperti makhluk. Kerana kita tak belajar yang mustahil Allah macam ni. Bila kita dah belajar gitu, maka kita tak mudah-mudah meletakkan, tak tersilap meletakkan Allah tu seperti makhluk. Tu sebab tu kena belajar sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang harus bagi Allah. Ada 41 lah, 20 dan 1 ada 41. Wajib setiap orang belajar. Tak belajar dosa. Tak belajar matematik, tak reti cakap bahasa Inggeris, tak dosa. Malah tak reti cakap bahasa Arab, tak reti baca Arab pun tak dosa. Tak reti yang ini, tak belajar yang ini, tak faham yang ini, maka berdosa. Cuma oleh kerana ada 41 tadi, macam mana kita boleh kenal tentang sifat-sifat Allah tadi tu? Mesti ada yang bawa. Kita tak terima wahyu, maka kita kena kenal siapa yang bagi tahu kita, yang terima wahyu daripada Allah. Maka kita kena kenal Rasul, Nabi kita, Rasul. Maka Rasul tu sendiri kita kena tahu juga dia macam mana, supaya kita tak mudah-mudah cakap dia macam kita. Alah, Rasul tu macam kita je, sama je. Tak nak. Kenapa? Sebab kita tak kenal tu. Maka kita kena belajar 4 sifat yang wajib bagi Rasul. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. 4 sifat yang wajib bagi Rasul, dan 4 sifat yang mustahil bagi Rasul. Maknanya Rasul tak mungkin macam ni, supaya kita tidak meletakkan Rasul tu macam kita. Memang dalam Quran kata, Qul innama ana basyarum mithlukum, aku ni macam kamu. Nabi ni macam kita. Macam kita ni dari segi manusia. Nisbah seorang manusia, bukan malaikat. Nisbah seorang manusia berkahwin, kadang-kadang sedih, kalau kena baling batu luka. Betul lah. Berkawan, bermasyarakat. Itu maksud Qul innama ana basyarum mithlukum, aku macam kamu. Tapi ada hujung ayat tu, yuha, aku terima wahyu. Bila terima wahyu, dia tak boleh orang biasa-biasa. Nak terima wahyu, dia tak boleh macam kita ni. Kita penuh dengan najis.
Badan kita penuh najis, dalam badan kita najis. Nabi tak ada najis. Waktu kena kenal tu. Macam mana kita boleh kenal berkaitan dengan kerasulan bila kita mengaji yang tadi tu? 4 sifat yang wajib, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul. Maka kita tahulah, Rasul tak ada najis ke? Tak ada najis. Habis buang besar, buang yang kecil, tak keluar najis. Habis tu keluar apa? Fudalat. Tak tahu pula Nabi tu tak nama najis, tak nama taik. Tidak beradab kita kata-kata itu taik Nabi. Kita kena kata fudalat. Apa maksud fudalat? Fudalat bahasa orang Melayu panggil fadilat. Samalah fudalat fadilat tu. Apa fadilat? Lebihan kan, kelebihan. Lebihan Nabi. Lebihan Nabi. Yang mana lebihan Nabi tu bukan najis. Kan kita biasa dengar para sahabat ada minum darah Nabi dan sebagainya kan. Kita kata, tak geli ke? Lah, yang geli tu kita punya, busuk. Nabi tak gitu. Macam mana kita nak tahu perkara ni? Kerana Nabi nak terima wahyu, dia tak boleh macam kita. Dia tak boleh cakap bohong. Dia mesti sidik, cakap benar. Cakap benar tu pula macam mana? Maka Nabi mustahil cakap bohong. Apa maksud mustahil cakap bohong? Satu. Kena belajar satu. Akhir sekali dapat ada 4 ataupun 4, 8 lah. 4 sifat yang wajib, 4 sifat yang mustahil. Lepas tu 1 sifat yang harus bagi Rasul, iaitu macam manusia. Jadi 9. 41 tambah 9, 50. 50 ni yang wajib belajar. Dan daripada 50 ni, maka Nabi bawa kepada kita apa? Nabi bawa kepada kita hukum hakam yang daripada wahyu tadi. Ada yang boleh buat sembahyangnya macam mana, nak sembahyang satu-satu. Dalam fiqh kita panggil terbahagi kepada 4 rubuk, 4 bahagian. Ada bab ibadahnya dan sebagainya. Satu. Dia panggil penjagaan zahir. Tadi penjagaan dalam. Maka daripada Nabi tadi itulah dia bawa penjagaan yang zahir. Dia panggil ibadah zahir. Yang luaran ni, yang boleh nampak ni. Zahir. Maka daripada itu juga dalam. Penjagaan dalam, iaitu penjagaan hati pula. Dari sifat-sifat mazmumah dan mahmudah. Mazmumah buang, mahmudah masuk dalam hati. Nabi bawa daripada situ. Daripada situlah puncanya. Maka sempurnalah 3 perkara ni. Maka sempurnalah kita punya tujuan kita diciptakan. Yang fardu ain banyak lagi, cuma yang tu fardu kifayah. Sempurna kita kenal Tuhan kita, tujuan kita diciptakan. Kemudian kita kenal peraturan yang kita nak hidup atas dunia secara zahir. Apa peraturan dia, apa yang boleh, apa yang sah, apa yang batal. Satu, belajar dalam bab tu. Kemudian dah ada 2 ni, memadai? Tak memadai lagi. Jaga hati pula, ikhlasnya, buang riaknya macam mana, takabur macam mana. Macam mana kita nak kata kita bukan takabur, sedangkan kita tak belajar takabur tu apa? Engkau ni riak ni. Aku tak riak lah. Kau pernah belajar ke riak tu apa? Tak pernah belajar riak. Tak pernah belajar riak. Macam mana tahu dia riak ke tak riak? Itu masalah. Sebab tu kita kena belajar riak. Bukan belajar jadi riak. Belajar riak itu apa? Bila belajar takabur itu apa? Sum'ah itu apa? Belajar sum'ah itu apa? Barulah kita tahu ini sum'ah. Barulah kita boleh kata aku tak sum'ah. Sebab kita dah belajar. Kita tak pernah belajar sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela. Kemudian kita kata kita tak ada sifat tercela. Mana boleh gitu? Kita kena belajar dululah. Lepas kita belajar, ini sifat tercela. Dan kita dah tahu, kita elakkan. Ini sifat terpuji. Kita ambil letaklah. Ini sifat terpuji pun kita tak pernah belajar, kita kata kita ada sifat terpuji. Itu 4 dalam pula jaga. 3 perkara kita kena jaga. InsyaAllah. Elok lah tu bunyilah. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Maka peringatan supaya kita belajar, kita tak ada masa dah. Masa kita tak panjang dah. Maka kita belajarlah ilmu yang betul-betul penting untuk kita amalkan di atas selama kita hidup ni. Kita nak amal. Dan ilmu yang supaya kita tak didakwa nanti. Ilmu-ilmu agama juga. Yang lain-lain tu nanti lambatkan sikit, tak apa. Kalau dah nanti bila dah selesai nanti baru kita belajar ilmu. Supaya kita tak habis tercampur janji ilmu agama, belajar je lah, tak mau gitu. Dia ada sistem, ada sistematiknya. Wallahu a'lam. Kita tangguh dulu. Sudah dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallah wa